Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih meminjamkan kepada kita kehidupan pada hari ini. Kita bangun, kita mengucapkan syukur kepada Allah. Lalu kita hadir di rumah Allah untuk meneruskan ketaatan kita kepada Dia. Mudah-mudahan kita meneruskan dan istiqamah di dalam taat ibadah sehinggalah kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang ditentukan oleh Dia. Pagi ini saya ingin berkongsi dengan muslimin dan muslimat sekalian sebuah hadis yang tercatat di dalam kitab 40 hadis sahih kisah ghaib dan ajaib. Tajuk yang akan kita bawa pada pagi ini ialah aku melakukan sesuatu yang tidak tertulis di sana. Hadis ini telah disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'alamu akhira ahli al-jannah dukhula lil jannah wa akhira ahli an-nar khurujan minha." Nabi kata, sesungguhnya aku kenal dengan ahli syurga yang terakhir sekali masuk di dalam syurga dan ahli neraka yang terakhir sekali keluar daripada neraka. Rajulun yu'ta bihi yaumal qiyamah. Lalu lelaki itu didatangkan pada hari kiamat. Fayuqal ya'ridu 'alaihi sigharu dhunubihi warfa'u 'anhu kibaraha. Bila dia lelaki ini dibawa pada hari kiamat, didatangkan, dikatakan kepada dia, bentangkan kepada dia dosa-dosa kecil yang dia lakukan dan dosa-dosa besar dia ampunkan. فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم الكذا وكذا 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 وعملت يوم كذا وكذا 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 فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. Bila laki-laki tadi ni dibawa untuk dinyatakan di depan dia, bentang dosa-dosa kecil, ampunkan dosa-dosa besar. Lalu dibawakan, dibentangkan dosa-dosa kecil dia itu dan dikatakan kepada lelaki tadi, betul kepada hari sekian-sekian engkau buat sekian-sekian? Maka kata laki-laki tadi ni, betul. Dia tak menafikan, dia tidak mengingkari pun akan pembentangan tentang dosa-dosa yang telah dia buat daripada dosa-dosa kecil. Dan dia takut dalam masa yang sama dia duk rasa dosa-dosa kecil sedetail ini dibentangkan, macam mana dosa-dosa besar yang pernah dia buat atas dunia ni. Dia jadi takut. Kemudian dikatakan kepada dia,
fa inna laka makana kulli syai'atin hasanah fayaqul rabbi qad amiltu asya'a la araha huna falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidhu. Bila dia takut dosa-dosa besar dia dibentangkan kemudiannya, sebelum itu dikatakan kepada lelaki tadi, sesungguhnya dosa-dosa kecil yang kamu buat tadi ini sudah ditukar menjadi kebaikan. Daripada dosa dia ditukar menjadi pahala bagi diri kamu. Lalu dia kata, wahai Tuhan, sungguh aku ada buat beberapa perkara. Ni dia mengaku sendiri di depan Tuhan. Sebelum dibentangkan dosa besar dia, sebelum dia tengok lagi, dia kata, dia mengaku awal dah kepada Tuhan, kepada Allah. Dia kata, wahai Allah, sungguh aku telah melakukan beberapa perkara yang aku tengok tak tertulis, tidak dicatatkan dosa-dosa aku ni. Maka sesungguhnya aku, yakni Abu Dzar, dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa, dhahika, sehingga kelihatan gigi geraham dia. Kenapa Nabi ketawa? Sebab fa'il, orang yang keluar daripada neraka yang terakhir ni, daripada tak tercatat di situ, dia mengaku, aku ada buat sesuatu tapi tak tercatat pun dosa aku dekat lembaran ni. Hadis ini merupakan hadis yang sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya kitab Al-Iman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, muslim yang melakukan dosa-dosa besar tetapi dia tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tanpa keraguan di dalam jiwa dia. Ada jenis muslim ni nama muslim, tapi dosa besar pun dia buat juga. Cuma dia tetap dengan muslim dia. Dia tetap mengaku Allah sebagai Tuhan dia. Dia memenuhi syarat-syarat rukun iman dia tanpa keraguan dalam jiwa dia. Cuma dia tahu bila dia buat dosa besar, oh ini dosa besar, tapi nak buat tak? Buat juga. Itu perangai setengah daripada orang Islam. Maka dia itu tidak kekal dalam api neraka. Kerana dia buat dosa-dosa itu, dia nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka juga, tetapi tidak kekal di dalam dia. Maka itu yang diriwayatkan hadis ini, orang yang terakhir keluar daripada neraka itu bukan orang kafir, itu orang muslim. Kenapa dia masuk neraka? Kerana dia ada buat dosa, dan dosa itu dia tidak sempat bertaubat kepada Allah ketika di dunia. Maka ada juga yang diampuni oleh Allah, dia masuk tidaklah lama mana, dia dikeluarkan, dimasukkan, kemudian dikeluarkan segera daripada neraka. Dan ada yang sampai orang yang terakhir keluar daripada neraka ni, dia dikeluarkan daripada neraka itu kerana apa? Kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala dan syafaat pemberi syafaat. Dia dapat syafaat untuk keluar daripada neraka. Yang kedua, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hamba dia dengan pengampunan dosa mereka, malah ditukar menjadi pahala kebaikan. Yang kata rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ni, dia disiksa dalam neraka,
ada lagi kesalahan dia, ada lagi dosa dia yang dia buat, tetapi belum lagi disiksa atas dosa dia itu, dah dikeluarkan daripada neraka dah. Maknanya sebahagian daripada dosa dia itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ditukarkan pula dosa itu menjadi pahala. Sampaikan orang yang terakhir keluar daripada neraka tadi ini jadi heran, jadi tertanya-tanya kepada Allah. Dia tanya apa? Ya Allah, ada lagi dosa-dosa aku yang tidak tercatat, tidak tertulis dalam lembaran catatan ni. Kalau kita lah ada buat satu salah, masuk dalam penjara, disabitkan kesalahan, masuk dalam penjara. Katakan dalam penjara itu kita dihukum salah, di penjara 30 tahun. Tapi 10 tahun diampunkan, mendapat pengampunan, keluar daripada penjara tu tak sampai 30 tahun. Yang kita ni dah buat heran, saya baru 10 tahun, ada lagi 20 tahun saya perlu masuk dalam penjara tu. Pegawai penjara tu gelak tak kat kita? Gelak ah. Orang dah bagi keluar je dah, kan? Bebas, pergilah. Yang nak pi bagi tahu lagi 20 tahun, nak masuk balik ke? Dia jadi macam tu, pelik. Jadi orang yang keluar daripada neraka tadi ni, dia kata, ya Allah, ada lagi dosa aku ni. Maknanya Allah dah keluarkan kamu daripada neraka, bebas, sudahlah, nak masuk balik ke? Kan? Jadi dia sampai heran macam tu. Jadi kalaulah ada orang tanya, tidakkah orang yang banyak dosa, ditukarkan dosa mereka kepada kebaikan? Contohnya dosa dia ada lagi 20 dosa, ditukarkan kepada kebaikan, ditukarkan kepada pahala, jadi 20 pahala. Dengan kebaikan mendahului orang yang sedikit dosa dan banyak kebaikan. Ataupun dia banyak sangat dosa ni, berjuta dosa dia contohnya, ditukarkan, tiba-tiba Allah tukarkan menjadi pahala dia. Tidakkah dia banyak pahala daripada orang yang sedikit dosa dan banyak kebaikan? Ataupun orang baik, kan? Dia nak banding, ada kalaulah ditanyakan, satu orang dia banyak dosa, okey, ditukarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pahala, diampunkan oleh Allah, lalu banyaklah pahala dia. Dengan orang yang buat kebaikan atas dunia ni, pahala dia taklah sebanyak dosa kawan ni. Adakah nanti kawan yang buat dosa ni bila ditukarkan pahala dia, lebih banyak pahala dia daripada orang yang melakukan kebaikan di atas dunia? Jawapannya, keburukan di sisi mereka hanya menjadi satu kebaikan. Okey, contohnya, katakan dia ada 100 dosa, ditukarkan menjadi kebaikan, ditukarkan menjadi 100 pahala. Orang yang buat kebaikan atas dunia, bila dia buat satu kebaikan, dia buat satu pahala, itu bukan satu kebaikan yang dia dapat. Tetapi kita kena ingat bahawa ada Nabi SAW sebut, kebaikan kita ini digandakan. Dari 10, 70, 700 sampai bighairi hisab. Maknanya orang yang buat kebaikan, walaupun tak sebanyak dosa yang kawan ni, ditukarkan menjadi pahala. Orang yang buat kebaikan ni lebih banyak pahala dia, sebab pahala itu digandakan. Yang kawan ni kalau ditukar menjadi dosa, dia ditukar menjadi pahala, dia tidak digandakan pahala itu. Jadi orang yang melakukan kebaikan atas dunia lebih banyak pahala dia, kerana dia telah digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim, dah 30 dah. Baik. Dalam hadis ini juga
Nabi SAW dhahika, ketawa bila dia melihat lelaki tadi ni, fi'il lucu dia. Maka tidak menjadi kesalahan kalau kita ini ketawa sebab takjub dengan situasi-situasi tertentu. Tetapi ketawa Nabi SAW bukanlah ketawa macam kita. Bukan gelak berdekah-dekah, bunyi ni ho 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 ho, dengar lagu tu dah. Lagi teruk berguling-guling pula gelak. Apatah lagi sampai meleleh air mata ni punya gelak. Dah. Dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketawa Nabi ni adalah senyuman. Nabi ni cukup beradab, berakhlak. Dia tak ketawa macam kita, berguling-guling, tak. Nabi sekadar senyum, sampai nampak gigi geraham dia. Baik. Jadi heran pula sebahagian orang, kalau macam tu orang-orang buat dosa, untung nanti Allah tukar jadi kebaikan. Baik, dia tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Orang yang ditukarkan dosa dia menjadi kebaikan. Tengok, yang pertama sekali, bila dia banyak melakukan dosa, dia masuk dalam neraka tak? Masuk. Lama mana dia masuk dalam neraka, dia jadi orang terakhir sekali keluar daripada neraka. Maknanya dalam jutaan, bilion, trilion, tak tahulah berapa orang yang hidup daripada zaman Nabi Adam sampailah akhir zaman ni, yang mana Muslim semua habis dah keluar dah. Tinggal dia seorang je, Muslim yang duduk dalam neraka lagi. Akhirnya dia yang terakhir keluar. Dia tetap disiksa. So jangan duk rasa, oh untung orang yang buat dosa ditukarkan oleh Allah menjadi pahala. No. Jangan pandang untung Allah tukar dia daripada dosa kepada pahala tu. Tengok dia ni orang terakhir keluar pada neraka. Tersiksa tak dia? Tersiksa. Baik. Lagipun keluasan rahmat Allah boleh kita diperoleh sama ada melalui taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya yang nak ditukarkan dosa menjadi pahala ni apabila dosa tersebut dia bertaubat kepada Allah. Ini disebut di dalam surah Al-Furqan ayat 70. Allah Taala mention benda ni, kata Allah, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan amal yang soleh. 3 syarat ni. Maka orang-orang itu Allah akan menggantikan pada tempat kejahatan mereka, pada dosa-dosa mereka dengan kebaikan. Daripada dosa tu Allah tukar jadi pahala. Atas sebab apa? 3 benda. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila amalan salihah, dan beramal dengan amal soleh. Maknanya lepas dia melakukan kejahatan, dosa, kemudian dia minta ampun kepada Allah, benda tu dipadam tak dalam buku catatan? Tak padam lagi. Tapi atas kerana dia taubat dia tu. Dia taubat dia tu. Dan kemudian dia beriman dan mengerjakan amal yang baik. Dia ikuti, dia gantikan kejahatan dia itu dengan melakukan kebaikan. Maka orang itulah Allah akan gantikan tempat dosa dia menjadi kebaikan. Dan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kemudian apa lagi? Kita tengok antara syarat dia bertaubat. Bertaubat ni dengan berjanji.
tak ulang lagi dah kesalahan tersebut, dan akan memperbaiki dia sampailah dia menjadi insan yang lebih bertakwa. Antara perkara yang menyebabkan dosa dia terhapus juga adalah dia bersabar di saat dia menerima musibah ketika atas dunia ni. Musibah sakit, kematian ahli keluarga, bencana alam, dan apa sahaja musibah yang kita terima, itu akan menjadi dosa-dosa kita terhapus. Nabi SAW kata, tidaklah menimpa seorang mukmin berupa sakit, rasa penat, rasa bimbang pada fikiran kita, sedih kerana kehilangan sesuatu, susah hati atau sesuatu yang menyakiti, sampai pun walaupun duri yang kena pada jari kita itu pun dikira musibah. Kita makan ikan bakar ke apa ke, tiba-tiba jari tercucuk tulang dia. Jangan maki. Kan? Sabar. Itu pun akan menghapuskan dosa-dosa kita. Hadis itu hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Antara yang lain yang menghapuskan dosa-dosa kita adalah apa? Banyakkan sedekah. Sedekah ni kita ambil sebahagian daripada rezeki kita untuk diberikan kepada orang yang memerlukan, kepada sesuatu yang memerlukan. Sedekah yang paling baik adalah sedekah subuh. Siapa yang belum lagi sedekah, on the way saya nak keluar, pakat bubuh sikit. Takat-takat mana kita ada, bubuh dalam tabung masjid contohnya. Sedekah subuh. Tuan-tuan biasa tak, sedekah subuh ada hajat di hati, ada satu permintaan kepada Allah, cuba buat. Saya beberapa kali, ada kala saya ada hajat, ada kalanya kita subuh untuk pahala, kita sedekah untuk pahala sahajalah. Dan hajat itu Masya Allah berkesan. Tapi bukan semua hajat yang berkesan. Ada hajat yang betul-betul kita ikhlas nak ni, berkesan. Antaranya ini pengalaman sendirilah. Nak anak. Saya 8 tahun. Daripada anak pertama tak dapat lagi anak kedua, 8 tahun. Bincang dengan isteri, apa kena buat? Kita buat sedekah subuh. Buat satu tabung, mungkin tak hari-hari dapat kita jumpa siapa-siapa waktu subuh. Kita buat satu tabung. Waktu subuh, lepas sembahyang subuh, kita sedekah dekat tabung tu. Pakat-pakat sedekah. Alhamdulillah, selain daripada ikhtiar yang lain lah, boleh dapat anak. Tu pengalaman yang rasa takjub. Masya Allah, sedekah subuh ni begitu mujarab. Tapi ada juga yang tak dapat. Mungkin sebab Allah tahulah apa sebabnya kan. Mungkin kita tak betul-betul minta, tak betul-betul ikhlas dan sebagainya. Itu Allah sahaja yang tahu. Baik. Jadi itu pun menghapuskan dosa kita, sedekah. Antara yang lain yang menghapuskan dosa kita adalah menjaga wudu. Kita jaga wudu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berwuduk seperti wudukku ini, kita wuduk macam mana Nabi wuduk, maka dosa-dosanya yang terdahulu diampuni. Gugur dosa-dosa kecil kita. Keluar daripada mata kita dosa yang kita buat dengan mata, keluar daripada tangan kaki kita yang kita pernah buat dengan tangan dan kaki dan sebagainya. Dosa-dosa kecil itu gugur. Sedangkan solatnya, jalannya menuju ke masjid adalah amalan tambahan. Masya Allah, kita dah buat hari-hari itu wuduk, dosa kita terampun, kita pergi ke masjid pula lepas daripada tu,
pahala duk jalan. Pahala duk jalan ni. Itulah rahmat Allah yang Allah bagi kepada kita. Antara yang lain apa? Solat kita, puasa kita, itu semua menjadi penghapus dosa-dosa kita. Antara yang lain membaca istighfar, itu juga menjadi penghapus dosa kita. Dan istighfar yang paling kita kata penghulu dia, sayyidul istighfar. Yang ni pun kita kena buat satu amal juga setiap hari. Dapat boleh baca 10 kali sehari pun alhamdulillah dah. Apa dia? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ni istighfar, sayyidul istighfar. Tak sempat catat, boleh cari dalam Google. Sayyidul istighfar. Dalam tu dia termuat pengakuan kita sebagai hamba dia, Allah sebagai Tuhan kita, pengakuan, dan juga minta ampun sungguh-sungguh kepada Allah dalam istighfar tu. Selawat pun begitu juga, dia ada selawat yang terbaik. Kalau kita boleh buat Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad pun jadilah. Tapi ada selawat yang terbaik, iaitu selawat yang kita baca dalam tahiyat akhir kita tu, selawat Ibrahimiyah. Kalau boleh buat yang tu, kita buat amal yang tu, itu baik. Ya. Sehari kita kena selawat berapa kali untuk dapat syafaat Rasulullah? Sehari kita kena selawat 20 kali. 10 pagi, ni pagi ni 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad, 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 Allahumma salli ala Muhammad. 10 kali. Sehari lepas asar 10 kali. Nabi sebut di dalam hadis riwayat At-Tabrani, siapa yang berselawat kepada aku 10 kali pada waktu pagi, 10 kali pada waktu petang, dia akan mendapat syafaat aku pada hari kiamat. 20 kali je Nabi suruh, kan? Buat lebih lagi, baik lagi lah. Paling minimum kita buat 10 pagi, 10 petang. Begitu juga sayyidul istighfar ni, sehari sekali pun jadilah, kan? Sebab dia panjang kan. Yang lainnya kita istighfar astagfirullah, 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 tengah bawa kereta, tengah jalan balik daripada sarapan, kan? Tengah macam-macam lah. Baik. Menghapuskan keburukan dengan menggantikan kebaikan lebih disukai oleh Allah daripada menghapuskannya dengan siksaan. Allah lagi suka menghapuskan keburukan dengan gantikan kepada kebaikan, ganti kepada pahala. Allah lebih suka daripada menghapuskannya dengan siksaan. Ada sebuah hadis daripada Al-Fadl bin Musa, daripada Abi Al-Anbas, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kumpulan manusia meletakkan pengharapan dalam keadaan banyak melakukan kesalahan, dan berkata, dengan apa wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang Allah gantikan keburukan mereka dengan kebaikan. Allah lebih suka gantikan keburukan dengan kebaikan. Tetapi kena gitulah syarat-syaratnya: taubat, mantaba, dan juga beriman, wa amana wa amila amalan salihah, dan gantikan dengan amalan-amalan soleh. Macam sedekah, gantikan dengan puasa sunat, gantikan dengan solat-solat sunat. Itu semua menggantikan dosa yang pernah kita buat sebelum ni, perbuatan jahat, dengan kebaikan-kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa kita,
Dan juga antara yang lain yang menghapuskan dosa kita adalah juga berzikir. Berzikir. Kata Nabi SAW, siapa-siapa yang menyebut subhanallah wa bihamdih sebanyak 100 kali, maka akan diampunkan dosa-dosa kecilnya sekalipun sebanyak buih di lautan. Subhanallah wa bihamdih 100 kali, dosa-dosa dia banyak buih kat lautan pun Allah akan ampunkan. Ini amalan-amalan untuk menggantikan dosa-dosa, menukarkan dosa menjadi pahala. Taubat, beriman dan buat amal-amal soleh ini. Jadi saya rasa cukup sekadar itu, mudah-mudahan memberi pengajaran kepada kita untuk kita terus istiqamah dalam beramal soleh, beriman, dan juga sentiasa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini bila sampai kepada Allah, Allah Ta'ala mengaku kita sebagai hamba dia, dan kita juga mengaku Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah ke pangkuan Tuhanmu dalam keadaan kamu diredai, kamu meredai Allah sebagai Tuhan dan Allah meredai kamu sebagai hamba. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.